Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri. Ista'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung idaman penuntut jilid pertama, syarat sah puasa yang keempat, muka surat 71, Rumi, Jawi 138. Jawi 138, Rumi 71. Yang mana syarat sah puasa kita sambung yang keempat, yang mana yang pertama Islam dah selesai dah baru ni. Yang kedua berakal. Kalau tak berakal tak sah puasa. Dah selesai dah baru ni. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Pun dah bahas sebelum ni, jika dalam keadaan berpuasa kemudian datang haid, maka terbatallah puasanya. Walaupun datang tu sekejap, satu lahzah sekalipun, maka batal. Begitu juga dia melahirkan pun batal jugalah, keluar nifas. Yang tu yang ketiga. Masuk kita yang keempat, yang malam ni lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keempat, niat. Wajib niat. Yang keempat, wajib niat ketika bulan Ramadan tu lah, wajib niat. Iaitu wajib ditakyinkan, wajib ditentukan niat pada puasa fardu seperti Ramadan atau qada atau nazar atau kifarah. Yang antara syarat sah puasa, jika tak ada perkara ini tidak sah. Yang keempat adalah niat. Bila sebut niat, wajib niat qasad, mesti ada qasad, iaitu mesti ada niat nak puasa. Semata-mata ada niat nak puasa tak memadai, tak sah lagi. Dia mesti ada ta'yin. Dia kalau dalam sembahyang, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, aku sembahyang. Ta'arud, fardu, wajib lah fardu. Ta'yin, apalah, maghrib lah, insya. Tapi dalam puasa, dia tak ada qasad, ta'arud, ta'yin. Dia tak ada ta'arud. Tak ada ta'arud. Dia ada ta'yin saja. Ta'yin saja. Dengan maksud, aku puasa, bukan aku semayang lah puasa kan, takkan aku semayang lah. Dengan maksud, aku puasa apa? Dia, aku puasa fardu Ramadan. Fardu tu tak wajib. Sebab tak ada bulan Ramadan, tak ada selain daripada puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan tak boleh nak puasa sunat. Boleh? Bulan Ramadan puasa sunat. Pelik lah. Bulan Ramadan puasa qada. Mana boleh? Bulan Ramadan ada satu puasa je, iaitu puasa fardu. Kerana itulah tak wajib niat fardu.
Tak wajib niat fardu sebab tak ada yang lain melainkan yang fardu. Sedangkan solat lain, contohnya solat subuh. Solat subuh, bila kita solat subuh, dia ada solat sunat subuh. Dan boleh buat solat sunat subuh. Dan boleh juga buat solat fardu subuh. Kerana tu wajib niat fardu kalau fardu. Kalau kata nak sembahyang fardu subuh, wajib niat sahaja aku solat fardu subuh. Fardu tu wajib. Sebab apa? Sebab subuh ada sunat, ada wajib. Boleh buat sunat, boleh buat sunat, boleh buat yang wajib. Maka kena pilih satu. Dalam masalah Ramadan, tak ada puasa sunat pada bulan Ramadan. Mesti bila puasa Ramadannya, mesti dah wajib dah. Maka tak wajib, niat wajib. Sebab dah garanti wajib. Yang dia ada cuma ta'yin, iaitu Ramadan. Jadi, sekurang-kurang niat, sahaja aku puasa, ataupun aku puasa Ramadan. Itu minimum. Ditakyinkan, ditentukan. Itu kalau Ramadan lah. Kalau qada. Kalau qada ni bukan bulan Ramadan lah. Kalau nazar bukan Ramadan juga. Bulan Ramadan tak boleh kifarah, puasa kifarah ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa sunat ke, tak boleh. Ramadan satu aja, puasa Ramadan. Jadi kalau pada bulan Ramadan wajib niat sahaja aku puasa Ramadan, itu wajib. Kalau selain pada bulan Ramadan, kalau nak qada wajib niat lah sahaja aku puasa Ramadan. Tapi bukan bulan Ramadan, automatik je dia qada. Dia kata, sahaja aku puasa Ramadan, itu bulan Syawal ni. Sahaja aku puasa Ramadan tunai. Tunai apa tu bulan Syawal, tetap tak jadi Ramadan. Dia akan jadi qada. Ataupun nazar. Dia bernazar untuk berpuasa. Jadi begini-begini lulu periksa dapat kerja ini, maka aku bernazar aku nak puasa pada hari Isnin. Maka dia wajib niat aku puasa nazar. Nazar tu ta'yin. Dia tak boleh memang ada nazar nak puasa pada hari Isnin kerana dapat kerja. Kalau dapat kerja, tiba-tiba kerja dapat, dia pun puasa, niat aku puasa, tak usah. Dia kena niat aku puasa, nazar lah. Okay? Macam tu juga kifarah. Kifarah ni kalau bersetubuh di siang Ramadan 60 hari berturut-turut sebagai denda kifarah. Bulan Ramadan setan kena ikat. Dia pergi buat siang-siang hari. Dia setan ambil kau. Kena ambil 60 hari turut-turut. Tak bagi can. Kalau hari ke-59 terbuka ataupun tak puasa. Kerana mungkin dah 59 hari puasa, mesti lemah badan. Pengsan tidak membatalkan puasa. Pengsan. Bawa pergi naik ambulan, bawa pergi hospital. Bisa cocok ni, gogok terus minum air. Sebab kurang air dalam badan, 59 hari puasa. Dia cakap, ya Allah, kenapa kau janji aku? Dia kena marah. Sebab apa? Dia kena mula daripada satu balik. Aku sanggup mati je lah. Contoh dia kata. Patut jangan bawa datang. Mana taknya? 59 hari. Tiba-tiba jadi mula satu balik. Itu dia panggil puasa kifarah. Maka dia wajib niat, sahaja aku puasa kifarah. Okay. Dia ada lagi puasa dam. Dam. Kerana dia ada buat sedikit kesalahan, maka dia kena kambing seekor, tapi dia boleh juga puasa beberapa hari. Adalah tu bab lain, cuma nak beritahu kifarah kena niat kifarah lah. Dan wajib niat itu dilakukan pada waktu malam, tiap-tiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam wajib niat. Kita mazhab Syafi'i kan, wajib niat tiap malam. Tak boleh kalau niat sebulan. Mazhab Syafi'i tak usah. Mazhab Syafi'i nanti sebut, mazhab Maliki nanti nak sebut. Nak kita mazhab Syafi'i dulu. Jadi mazhab Syafi'i mesti niat tiap malam. Bermula niat bila sebut malam tu adalah jatuh matahari hingga keluar fajar. Jatuh je matahari, batu matahari tu maghrib. Itulah, tengok maghrib tu jatuh 6, 5, 7. Betul lah. 656 maghrib je. Okey, dah boleh niat. Habis dia subuh 544 je tak boleh lah. 543 boleh lagi niat. Okey, itu masuk malam. Sebab bimbang juga kalau orang kata malam, maksud malam tu gelap. Kalau dia salah faham, dia kata masuk malam tu gelap, tiba-tiba pukul 6.30 gelap lagi. Dia niat, tak boleh lah. Ataupun ada mendung sikit hari tu, pukul 6.30 gelap dah, dia niat, tak boleh lah. Jadi maknanya malam bukan gelap. Malam adalah masuk maghrib, bermula malam. Habis malam adalah masuk subuh. Bukan cerah. Dan boleh niat
Maghrib hingga subuh tu boleh niat. Maghrib hingga subuh niat bila-bila boleh. Walaupun niat tu pula tak kira di mana. Dalam toilet, tengah buang air besar semua boleh. Cuma tak boleh sebut kat mulut je. Sebab ada perkataan yang mulia Allah kan. Lillahi ta'ala. Tak boleh lah dalam toilet kan. Cuma dari sudut niat hati, mana-mana boleh. Tengah buang air besar boleh. Tengah buang kecil boleh. Tengah mandi boleh. Niat puasa tadi tu. Janji malam. Bila-bila boleh. Malah dalam semayang pun boleh. Maknanya bukan semayang asal lah. Semayang maghrib, semayang isyak. Semayang subuh tak boleh lah. Subuh dah habis. Semayang tarawih. Bukan suruh buat. Kita nak cerita dari sudut kebolehan, keharusan. Yang tak boleh satu je. Dalam takbiratul ihram. Itu tak boleh. Saja aku semayang isyak 4 rakaat. Beserta. Macam tu lah. Sekali ada dengan puasa. Tak boleh. Dalam takbiratul. Yang tak boleh tu bukan apa. Boleh. Cuma semayang dia tak sah. Puasa, niat dia sah. Niat puasa dia sah. Tapi semayang dia jadi tak sah. Sebab tu tak boleh. Jadi kalau kita nak kata, adakah boleh niat puasa, adakah sah niat puasa dalam takbiratul ihram? Kalau nak jawab, kena jawab sah. Tapi semayang dia yang tak sah. Dia kena niat lain. Okay. Mana-mana, bila-bila boleh. Tak kira. Bila-bila boleh. Niat ni. Dan niat ni maghrib. Niat ni maghrib. Bermula maghrib boleh niat hingga subuh. Itulah qaul yang mu'tamad. Walaupun sebelum berbuka, sebelum buka puasa pun boleh. Ini elok bagi orang yang asyik lupa je niat. Orang ni lupa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, logik lagi lah kalau terlupa. Ini hari-hari lupa niat. Seminggu 2 kali lupa niat malam tu. Bagi orang macam ni ada penyelesaiannya. Ada penyelesaiannya. Nanti dulu bab tu. Cuma nak bagi tahu boleh niat bukan selepas buka puasa baru sah niat, tidak. Sah niat bermula maghrib sampai subuh. Bila masuk maghrib dia tak buka puasa lagi. Dia niat, sah. Biasanya kita pernah tak terlupa niat Allah malaikat suntu? Oh jarang. Bak makan ni tak lupa. Terlupa buka puasa pukul 10. Ada? Pukul 10 tak makan. Baru nak makan pukul 10. Terlupa nak buka puasa. Ada? Tak pernah terjadi. Bak makan ni kita tak lupa. Tak boleh lupa. Tapi bak niat selalu lupa malam tu. Kadang-kadang dia kata tak apalah, nanti sahur nanti bangun. Buat yang tak bangun sahur. Maka dia kira lupa lah. Jadi bagi orang yang selalu lupa niat, antara penyelesaiannya, oleh kerana dia tak pernah lupa buka puasa dan dia tak pernah lupa Allah malaikat sumtu sebelum buka tu, Allah malaikat sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahman rahimin. Disarankan bagi orang yang selalu lupa ni, dia terus sambung. Allah malaikat sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahman rahimin wa itu sawma ghadin. Terus sambung sekali, garanti tak ada masalah. Kalau dia ingat nanti, niat balik lah sekali lagi, tak apalah. Kalau dia lupa terus, aku dah niat dah. Sebelum buka puasa aku niat dah. Tapi Allah malaikat sumtu lepas azan lah. Jangan sebelum azan dia dah standby lagi seminit. Allah malaikat sumtu dah. Sebab nanti kalau baca dulu, nanti kan seminit rugi, lapar ni. Jadi baca doa siap-siap, itu tak boleh lah. Maksudnya azan aja, Allah malaikat sumtu, sambung sekali dengan nawaitu sauma ghadin. Minimum nawaitu sauma ghadin, itu minimum. Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin an Ramadan, itu minimum. Atau bahasa Melayu, sahaja aku puasa Ramadan. Itu minimum lah, minimum niat. Boleh, boleh. Dan bagus juga sebenarnya. Kalau tak ada masalah niat pun bagus juga. Apa masalahnya? Niat je lah. Ketika buat puasa tu, niat esok aku nak puasa. Tak payah nak sauma ghadin pun, niat hati lah tengah makan tu, esok aku nak puasa. Sebagai tanda, kita ni tak sabar-sabar nak puasa esok. Cukup lah. Kalau walaupun esok malas puasa pun, buat konon-konon macam semangat. Esok nak puasa ni. Ni baru makan 2 suap buka puasa. Dah esok nak puasa dah. Tak sabar-sabar. Baguslah tu. Ibadah tak sabar. Lepas tu kalau katalah nanti nak tidur niatlah 2 kali. Niatlah apa? Overlap lah balik. Yang penting dah selamat dah. Apa-apa hal dah selamat. Jadi yang terbaik niat kita ni sebagai fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah melakukan satu ibadah, jangan berhenti, usaha untuk buat ibadah yang seterusnya. Jangan kata okey dah selesai dah satu, relax, tak ada. Sentiasa. Jadi
niat itu pertama penyelamat lah. Bagi orang yang selalu lupa, dia dimestikan niat waktu tu. Bagi orang yang tak selalu lupa pun, elok niat waktu tu. Bila? Waktu makan. Sebab makan tak pernah lupa. Okey. Kemudian, bila tengah malam, lepas dah niat masa tu, masa tengah malam, maksud nak tidur, pukul 12 ke, pukul 11 nak tidur, 12, pukul 1 nak tidur, niat sekali lagi. Sunat niat sekali lagi. Tak wajib, sunat niat sekali lagi. Kenapa niat sekali lagi? Kerana meraihkan pendapat, tapi bukan mu'tamad, pendapat ulama yang mengatakan bermula malam adalah setengah malam, lebih kurang pukul 12. Niat sebelum pukul 12 tak sah. Sebelum 12 tengah malam, niat tak sah. Itu pendapat ulama dhaif, pendapat dhaif. Cuma ada pendapat ulama kita gitu. Jadi sebagai meraihkan, kita dah niat awal-awal dah. Sebagai meraihkan, sebelum tidur niat sekali lagi. Sunat, tak wajib. Alah, niat bukan pakai duit pun, bukan pakai helio pun, dalam hati, lintasan hati je. Apa susah? Oh, niat 3-4 kali, payah apa? Tak sampai satu saat. Okay? Kemudian bila kalau bangun sahur, sunat niat sekali lagi. Sunat niat sekali lagi. Kerana ada pendapat ulama juga, tapi itu bukan pendapat ulama, pendapat dhaif, yang mengatakan dengan tidur batal niat. Tidur batal niat. Tapi bukan, kita tak ambil lah. Kan kita yang banyak mazhab, 4 mazhab. Dalam 4 mazhab tu kan banyak ulama, macam-macam ada. Fiqh kan banyak mazhab, banyak pendapat. Tapi ada pendapat kata dengan tidur batal niat. Dia kena niat balik. Maka masa sahur tu niat balik. Sebagai meraihkan aja, tak wajib. Sedangkan dah niat masa buka puasa tadi, dah boleh dah. Jadi apa masalahnya? Ulama kata benda mudah. Benda tak pakai, tak perlu susah payah. Bila sebut niat, tak semestinya sebut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi san. Tak semestinya gitu. Niat tu dalam hati kata, aku nak puasa. Betul lah niat. Jadi kenapa nak menyusahkan? Bukan, kenapa dikatakan susah kena niat sampai 3 kali? Sunat, tak wajib niat sunat. Susah niat sampai 3 kali, apa benda niat sampai 3 kali? Susah. Susah apa main hati ni ya? Tak susah langsung. Tak sampai satu saat. Orang kata susah tu pelik sungguh. Macam mana pun tak mau buat lah, nak niat sekali je. Silakan, kan kata tadi sunat sebagai meraihkan ulama-ulama yang mengatakan hukum yang berbeza. Jadi kemudian dikatakan sini tiap-tiap malam di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tiap malam. Kita dapat faham mazhab Syafi'i setiap puasa adalah ibadah yang berbeza. Setiap puasa adalah ibadah yang berbeza. Maknanya hari ni puasa, esok puasa lain, itu ibadah lain. Memang Ramadan juga, tapi ibadah lain, ibadah lain, ibadah lain, ibadah lain. Buktinya, kalau hari ke-10 batal puasa. Tak sah, tak niat ke makan ke, batal puasa hari ke-10. Hari pertama sampai hari ke-9 batal tak? Tak batal. Menandakan setiap hari ibadah berbeza. Hari ke-11, hari ke-10 batal, tak puasa lah. Hari pertama hingga hari ke-9 sah. Hari ke-11 dia puasa, elok-elok, sah. Buktinya setiap hari adalah ibadah yang berbeza. Kalau batal yang itu je lah. Esok yang semalam dengan semalam tak ada kena-mengena. Maka oleh kerana itulah wajib niat tiap hari. Kalau ibadah tu 30 hari Ramadan tu satu, macam kalau sembahyang 4 rakaat isyak, tak perlu niat rakaat kedua, 3, 4. Sebab bila sebut isyak 4 yang satu lah, satu niat dah memadai. Bukan niat rakaat pertama niat sekali isyak, rakaat kedua niat rakaat kedua. Tak perlu, sebab dia sekali dah. Kalau kita dapat faham, mazhab Syafi'i kuat, paling kuat lah. Pendapat yang paling kuat dia itu tiap-tiap hari. Tak boleh niat sebulan, sangat kuat. Buktinya kalau batal hari ke-10, hari pertama sampai hari ke-9 tak batal. Kalau dia boleh niat sekali, bermakna kalau batal sehari, batal semua sebab niat satu. Betul, mazhab Syafi'i paling kuat dalam masalah ni. Jika tak niat tiap-tiap hari dan terlupa niat lah, tak niat tiap-tiap hari, maka tak sah hari itu. Itu pendapat paling kuat. Sebab setiap hari adalah ibadah yang berasingan. Tapi mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki kata Ramadan tu satu ibadah. Ramadan ni kita baca tengok kata. Adapun dalam mazhab Maliki boleh dan memadai niat puasa sepanjang bulan. Maksud niat puasa sekali dari awal Ramadan, dari Ramadan yang pertama. Dari Ramadan yang pertama tu
Satu Ramadan lah, awal tu 1 Ramadan. Maka niatlah. Niat apa? Aku puasa sebulan terus. Terus puasa sebulan terus. Bila dia niat gitu, maka tak perlu niat dah tiap-tiap malam. Tak perlu niat tiap-tiap malam. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i lagi kuat. Mazhab Syafi'i lagi kuat. Okey. Itu mazhab Maliki. Cuma dia kata kat sini, harus mereka yang bermazhab Syafi'i macam kita mengikut, iaitu bertaklid mazhab ini. Harus taklid mazhab Maliki. Tapi mazhab Maliki kita kena faham juga, dia mengkiaskan macam solat 4 rakaat cuma satu niat. 4 rakaat tu Isyak, 4 rakaat tu satu niat. Ramadan satu. Mana ada hari ni Ramadan, esok bukan Ramadan, lusa Ramadan balik. Mana ada? Bila sebut Ramadan tu satu, 30 hari. Jadi niat sekali lah. Tapi dibalas balik. Kalau niat tu sekali, iaitu dia satu. Kalau batal sehari, adakah batal semua? Tak. Tadi kata satu. Kenapa tak batal pula? Kita perbahasan ulama lah tu. Jadi harus ke nak bertaklid mazhab ni? Harus. Dan itu boleh, diharuskan. Supaya ada beberapa tujuan lah. Diharuskan tu ada beberapa tujuan. So macam lah kita pergi Mekah kan, kalau bersentuh terpijak kaki ke tersentuh laki perempuan batal ketika tawaf kan kita boleh taklid mazhab lain yang bahawasanya tak batal. Tak batal memang boleh, sebab istilah dia panggil masyaqqah, bila sempit. Macam nikah, macam muamalat, banyak pakai mazhab lain. Muamalat banyak mazhab Hanafi kita pakai. Yang paling terkenal sekali zakat lah. Zakat pakai duit, zakat fitrah pakai duit. Mazhab Syafi'i tak sah pakai duit. Bayar duit tak sah. Dia mesti beras. Bayar duit tak sah. Tapi mazhab Hanafi sah aja. Maksudnya kenapa? Dia sempit, terkepit. Apa terkepit? Bawa je lah beras. Dia kata, bawa je lah beras pergi jumpa Amel. Dia tanyalah, siapa Amel? Kalau katalah kena pikul beras setiap hari, siapa nak jadi Amel? Tak ada orang nak jadi Amel. Bulan puasa nak kena pikul beras orang buat datang. Maka dia memang masyaqqah lah. Dia memang kena bayar dekat pejabat zakat, beratur punya panjang, sebab satu tempat tu pejabat zakat 2-3 tempat aja. Maka betul tak masyaqqah ataupun sempit? Betul. Maka kita setuju tak? Setuju. Masalah muamalat banyak jual beli dari sudut melafazkan akad, aku jual aku beli. Mazhab Syafi'i mesti tak ada, tak boleh. Mazhab Hanafi tidak. Kalau dah faham tu maksud jual beli, cukup. Kalau kita guna mazhab Syafi'i, tak boleh air gedegang, tak boleh. Yang maksud duit gedegang tu air gedegang. Air mesin tu tak boleh, sebab siapa yang nak jual, siapa nak beli? Mesin tu lah jual, mesin tu bukan orang. Siapa nak akad dengan siapa? Kita kata beli, saya beli je, mesin tu jawab aku jual, mampu kita lagi pula. Jadi tak boleh pakai. Maka tak boleh lah air tu. Masyaqqah tak? Masyaqqah, susah nak beli kalau kat tempat-tempat kan. Maka kita pakai, kita setuju sebab masyaqqah, sempit. Dekat Mekah tak batal wuduk, kita setuju, sempit. Sempat sempit. Tapi kat rumah kita setuju tak? Rumah kita bersentuh dengan isteri, suami isteri, kita tak setuju sebab tak sempit. Lepas tu kita tak buat. Tak terkepit, lepas tu kita tak buat kan. Apa lagi? Bab masalah nikah kahwin. Ada nikah lafaz-lafaz yang mazhab Syafi'i tak sah, mazhab lain sah. Yang kecoh-kecoh ni kan baru ni. Ada kata terkepit tak? Kepit sebab dia berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan zina tak zina. Okey, memang benda perkara itu masyaqqah dia panggil, sempit. Jadi macam mana? Okey lah, kita setuju, no problem. Sebab sempit. Soalannya nak soalan ni, puasa ni agak-agak sempit tak? Lupa niat tu macam lampau. Bukan nak niat mesti pada pukul 1 minit sebelum subuh 5.44, 5.43 mesti niat. Itu sempit sungguh. Punyalah berpuluh jam ada, berbelas jam ada. Boleh time buka puasa, boleh time masuk bilik air, boleh time tidur, boleh time semayang, semua boleh. Tiba-tiba sempit, nak pakai mazhab lain. Tu lah. Situ lah, kita fikirlah sendiri. Dari sudah harus. Kalau kita kata boleh, janji mazhab ada, kita cuba try buat sekali. Buat macam mana? Nak datang, soalah hari ni tak boleh. Nak datang masjid, nak semayang, salam dengan isteri. Lepas tu semayang, jangan ambil uduk. Rasa macam mana? Memang mazhab lain tak batal. 3 mazhab kata tak batal. Jika ada syahwat baru batal. Tak ada syahwat tak batal. Cuba semayang, rasa macam mana? Semacam tak? Kenapa kita boleh amal yang ni tak rasa semacam pun? Sebab apa kita kata rasa semacam? Tapi berlaku di Mekah, kita rasa semacam tak? Okey tak?
Nampak? Itu nama iman. Itu nama iman. Kita ada nak jaga, bukan nak buat lebih kurang, nak jaga. Itulah iman tu. Ada orang tak peduli. Tapi kita nak jaga. Kenapa kita tak nak buat kat rumah kita sedangkan kita boleh buat dekat Mekah? Agama di Mekah dengan di Malaysia ni sama je, Islam tu juga. Tapi kenapa kita boleh buat di sana bila bersentuh tak pergi ambil wuduk? Sebab jauh tempat ambil wuduk. Nak masuk balik, baru masuk langgar lagi pula, pergi ambil pula. Menyumpah kata, bila aku nak ambil 7 kali ni? Jadi sempit tak sempit? Maka kita pun, insyaAllah tak batal, mazhab lain kata tak batal. Tapi kenapa kat rumah kita tak berani buat? Sama je. Sebab kita tahu yang sempit dengan yang tak sempit. Sempit tu maksud terkepit lah, sempit. Susah. Kita tahu siapa nak pikul beras. Kita banyak sanggup bayar RM7. Sedangkan mazhab Syafi'i tak sah. Kerana kita tahu benda ni sempit. Kalau kata nak berberas, memang tak ada orang nak kerja jadi amil. Dan menyusah, memang sempit sungguh. Macam tu juga jual beli, macam tu juga berkaitan nikah kahwin, perceraian, jatuh talak 3, macam mana jatuh 1 ke jadi 3. Kalau ikut mazhab Syafi'i, 3 lah. Ada mazhab lain 3 jatuh 1 je. Agak-agak nak pakai yang mana? Cina buta ke macam mana? Tengah marah ni jatuh cerai. Talak 3, maka jatuh 3. Bila cara 3, lepas tu menyesal. Macam mana? Tak boleh dah nak rujuk, tak boleh. Talak 3 direct, 3 sekaligus, bukan 1 tu ijma' ulama' memang jadi 3. 1 ni 3 direct. Mazhab Syafi'i dah sebut 3 lah. Lepas tu menyesal. Hari-hari tengok bumbung rumah, hari-hari mari tengok macam tak betul lah. Macam mana agak-agak? Tapi ada mazhab kata 1. Boleh tak kalau kita bincang lagi kat situ? Kalau nak, pergi pergelih. Masuk mahkamah dia. Mahkamah dia jadi satu-satu. Selangor jangan. Benda mazhab Syafi'i. Kita nak cerita, adakah kita rasa keras sangat? Tak. Benda tu boleh lah bincang. Sebab sempit tak? Terkepit. Soalan lagi. Kembali balik kepada soalan ni. Agak-agak puasa yang niat sebulan ni sempit ke tak? Yang sampaikan nak kena niat sebulan. Susahnya nak niat. Masanya, ya Allah, tak cukup 14 jam malam. Tak cukup nak niat. Amboi, niat apa? Niat nak kena berlari melompat ke apa? Niat gitu aja. Maka sebahagian ulama tak bagi pakai. Tu je nak cerita. Dari sudut keharusan, macam kita kata harus untuk bersentuh lelaki perempuan tak batal macam tu, sama je. Dari sudut keharusan boleh guna, tapi dari sudut masyaqqah tadi kita tepuk dada tanya iman. Tu je. Bukan tanya selera. Tanya selera sebulan. Tanya iman kita. Kenapa kena tanya iman? Yang kita tak buat dekat rumah tu, sebab isteri kita duduk tepi tu, pegang pintu, pegang tombol pintu, kita nak buka, kita pegang, Allah sentuh. Okey. Kita pergi masuk bilik air balik. Padahal dah bunyi azan. Padahal dah lewat. Padahal musim sejuk, tak ada water heater. Sejuk tadi, ambil wuduk dah sejuk. Kenapa kita pergi balik ambil sekali lagi? Iman lah tu nak cerita iman. Sedangkan kat Mekah elok je. Tak batal pun. Itu lah. Sama lah juga. Okey. Kat situ. Jadi suruh keharusan harus. Bergantung pada iman kita sendiri. Macam mana agak-agaknya? Harus boleh okay? Harus mereka yang bermazhab Syafi'i mengikut bertaklid mazhab ini. Ya, boleh. Harus. Malah okey. Tujuan kalau katalah tak apalah kita pakai mazhab Syafi'i juga. Adakah tak perlu niat sebulan? Tidak. Nanti kita bincang benda ni. Benda ni kena faham sungguh sebab yang ada dalam masyarakat lain sikit. Ada masyarakat hari pertama niat sebulan, lepas tu niat sehari, lepas tu niat setiap hari lah. Kemudian kalau kata ada lupa nanti dah ada niat sebulan. Itu dalam masyarakat. Okey je sebenarnya. Tapi saya nak tunjuk dari sudut pandang yang sedikit berbeza. Sikit je beza. Okey, bila kita kata kita dah faham dah tadi, tak terkepit pun. Niat setiap hari je. Bukannya kalau katalah terlupa sekalipun sebagai hukuman bagi kita. Apa benda lupa, punyalah masa punya panjang boleh lupa. Soalannya, bila dia puasa nanti berdosa tak? Bila dia tak puasa nanti berdosa atau tidak? Tak berdosa. Tak berdosa. Sebab dia tak puasa dengan maksud puasanya tak sah kerana tak niat. Adakah berdosa? Tak. Lupa kan? Lupa mana berdosa? Cuma tak apa. Hari itu tak sah lah sebab tak niat. Hari itu tidak sah kerana tak niat. Adakah berdosa kerana tidak sah puasa? Tak berdosa. Lupa mana berdosa? Cuma tak sah kena qada nanti je. Kalau sengaja baru berdosa, tak niat malah dengan sengaja. Kerana esok tak nak berpuasa. Maka itu baru berdosa. Lupa kan? Tak berdosa. Okey. Jadi, bila dah faham gitu,
Kita kata nak pakai mazhab Syafi'i juga. Soalannya, adakah tak perlu niat 30 hari? Tak, niat sebulan juga. Niat sebulan juga. Tadi kata niat tiap hari sebab senang sangat. Jadi buat apa niat sebulan? Tujuan dia berbeza. Niat sebulan bukan tujuan untuk nanti kalau ada terlupa, niat sebulan tu cover, ganti, bukan. Backup, bukan tujuan itu. Tujuan dalam hati je, buat sama je. Kawan ni tujuan nak backup, niat sebulan juga, lepas tu niat lagi juga. Kawan ni tujuan dia berbeza, bukan tujuan nak backup, tapi niat sebulan juga. Niat tetap niat sebulan, sunat niat sebulan. Cuma tujuan niat sebulan tu apa? Adakah sebagai backup jika tak niat nanti dapat cover, ataupun sebab lain? Sebab lain tu nak cerita ni. Sebab lain, sebab tu sebab apa? Ada dua sebab tu lain. Ya, sepatutnya kita kena ambil sebab lain ni. Apa ni? Nanti sekejap, saya nak baca sikit lagi. Supaya tidak kena qada. Ni sebab yang pertama. Supaya tidak kena qada jika terlupa niat itu pada satu atau beberapa malam. Ni yang pertama kan, yang masyhur lah. Kawan ni niat sebulan dan niat tiap hari. Kawan ni niat sebulan dan niat tiap hari. Kawan ni berniat sebulan kerana atas tujuan backup. Jika ada terlupa 1 malam, 2 malam, mungkin 3 malam, maka sebulan ni dapat cover, dapat backup, dan dia tak perlu qada sebab backup. Mazhab Maliki selesai satu. Kita pakai kaedah lain lah. Apa kaedah dia? Bukan sebagai backup, bukan. Niat sebulan tetap niat sebulan. Niat sebulan kerana yang pertama, nak pahala sebulan, pahala niat. Kalau niat sebulan, kan kalau kita niat nak sesuatu, nak buat, tapi last kali tak jadi buat, kan dapat pahala niat. Kan? Dia nak datang masjid, tiba-tiba tak boleh start kereta, last kali sembahyang kat rumah, kan dapat pahala jemaah dah. Kita biasa dengar tu. Nak sedekah, tiba-tiba duit hilang. Allah, tak ada duit dah nak sedekah. Dah kan dah dapat pahala niat. Maka, kenapa niat sebulan? Tujuan dia bukan backup, bukan. Tujuannya nak pahala niat dia panggil. Jika jadi entah macam mana, sakit ke apa ke, tak puasa lupa niat ke, maka dapat dah pahala niat. Itu pertama. Yang kedua, sebab kedua kita niat sebulan bukan nak jadi backup, bukan. Yang kedua, sebab gini, sebelum nak kata sebab tu, kita kena faham dulu hukum. Jika dia terlupa niat dalam mazhab Syafi'i, terlupa niat malam tu kan, adakah esok tu sah? Tak sah. Soalan yang kedua, adakah boleh makan? Boleh makan? Tak sah apa? Tak boleh makan, haram makan. Dia bukan aku semalam terlupa niat, siang buat nasi goreng, keceng. Jiran saya dulu, masa saya duduk, adalah satu tempat dulu, masa mengaji dulu, masa belajar dulu, bau nasi goreng belacan. Kita pergi bila air tu dekat dapur, dia buka pintu belakang, kita Allah sedapnya pukul 1, bunyi keceng. Lepas tu bunyi orang cakap, lelaki, jiran baik lah. Kita keluar kot pintu belakang, tanya, mana tu? Satu keluarga tak puasa, dia kata. Masa tu muda lagi lah, kita tak lah. Kenapa tak puasa satu keluarga? Biasa kami masa bersahur, masa tu kami baca niat apa semua dengan anak beranak, isteri semua. Hari tu penat macam mana, keluar balik lewat, sampai tunggu tidur, tak bangun sahur, bangun pukul 8. Jadi anak dia 3 orang tak puasa, isteri dia tak puasa, dia pun tak puasa. Sebab biasanya kami amalkan niat ramai-ramai kan, macam jom anak-anak semua kan, baguslah cara tu. Niat, tapi tak bangun. Jadi dah macam mana, qada lah nanti, tak berdosa lah sebab tak sengaja, betul lah. Tak jaga tak berdosa. Tapi yang masak nasi goreng tu keceng masak. Tapi saya tak tegur masa tu. Kita baru umur berapa tu? 16 kot, 15. Haram, tak boleh makan. Tak sah puasa, cerita lain. Boleh makan atau tidak, cerita lain. Dia bukan cerita yang sama. Dah tak sah, bolehlah makan. Siapa kata? Tak ada. Yang boleh makan hanya jika tak sah atau tidak berpuasa dia itu diiktiraf syarak. Apa yang iktiraf syarak? Haid. Tengah-tengah puasa, haid datang. Syarak mengiktiraf, tak boleh puasa. Batal puasa, tak sah puasa. Bila iktiraf, syarak iktiraf, boleh makan. Apa dia? Sakit stroke haba. Time tu je stroke haba. Time tu je gastrik. Time lain tak. GERD habis datang kan. GERD tak GERD, gastrik tak gastrik, stroke haba tak stroke haba, datang. Okey, nak macam mana? Doktor kata memang air dia sangat kurang. Masuk air, bagi minum dan sebagainya.
Itu di intiraf syarak. Kan sakit, takkanlah puasa sampai memudaratkan. Maka boleh makan, boleh. Apa-apalah yang syarak intiraf. Terlupa niat, syarak tak intiraf. Tak berdosa. Tak berdosa, bukan berdosa sebab terlupa. Rufi'al qalam an thalath. Diangkat qalam malaikat tulis dosa atau tidak ni an thalath dengan tiga perkara. Antara yang tak sengaja, terlupa, tidur. 3 ni buat tak jadi. Cerai bini ketika tidur, mengigau, tak jadi. Kena paksa, tak jadi. Semua tak jadi tu. Okey. Jadi okey, jadi tak boleh makan juga. Kita ambil mazhab Syafi'i tadi. Jika terlupa puasa, tak boleh makan. Okey. Bukannya boleh makan, tak boleh makan. Jadi, kita dah faham gitu. Tujuan niat sebulan bukan okey. Bila tak boleh makan, sambung sikit. Tak boleh makan kerana terlupa niat, adakah wajib qada nanti? Lepas habis Ramadan. Wajiblah sebab tak sah. Okey. Dah faham dah mazhab Syafi'i. Jika niat sebulan, apa tujuan niat sebulan tadi? Jika niat sebulan, tiba-tiba terlupa niat. Okey. Terlupa niat. Tak berdosa terlupa niat. Dan tak boleh makan. Alang-alang tak boleh makan. Kan dah niat sebulan mazhab Maliki. Gunalah mazhab Maliki. Sebagai apa? Sebagai macam ni. Dia bukan backup. Mudah-mudahan tak tahulah, mudah-mudahan Allah terima pahala sebulan. Kita punya pahala sebulan direct dengan puasa lepas tu qada, walaupun sebulan juga qada, tak sama pahala. Bulan Ramadan takkan boleh ganti dengan bulan lain. Jadi kalau orang puasa 30 hari, dia ada pahala sekian katalah. Orang puasa 30 hari tapi 15 hari dalam Ramadan, 15 hari luar qada. Tak sama dengan 30 hari dalam Ramadan. Tak sama. Jadi oleh kerana ada niat mazhab Maliki awal-awal, mudah-mudahan dari sudut pahala dapatlah 30 hari. Bukan dapat 29, luar satu. Kuranglah sikit. Mudah-mudahan dari sudut pahala dapat 30 hari sebab niat mazhab Maliki. Tapi bukan jadi backup supaya tak kena qada. Qada sebab tetap wajib qada sebab mazhab Syafi'i memang tak sah. Habis tu buat apa niat? Niat mudah-mudahan dapat pahala. Maka qada lah nanti. Katakanlah nanti dekat akhirat nanti rupa-rupanya mazhab Maliki tu boleh pakai. Memang dapat dah pun. Maka yang satu yang qada tu jadi puasa sunat jadi tak apalah. Tapi dapat. Katakanlah yang mazhab Maliki yang niat tu tak jadi. Ada qada tak? Backup kita kat akhirat. Backup kita bukan kat dunia. Luhur cek balik. Oi, awak puasa 29 hari je ni. Kenapa? Saya dah mazhab Maliki tak sah kerana ada beberapa sebab. Mazhab Maliki tu tak apa, ada backup. Backup dia apa? Yang dia qada tu lah. Jadi backup dia bukan tak qada di dunia, tidak. Backup dia mudah-mudahan kalau katalah tak jadi sebab mazhab Maliki tak sah walaupun niat sebulan, ada backup sebab kita puasa qada. Tapi mudah-mudahan yang kita nak bukan itu. Kita nak biarlah dapat pahala 30 hari. Mudah-mudahan mazhab Maliki. Kenapa saya kata bila niat mazhab Maliki pun boleh jadi tak sah juga nanti? Sebab bila kita niat mazhab Maliki kan, perkara yang mengesahkan puasa dalam mazhab Maliki iaitu niat sebulan. Perkara yang membatalkan nak pakai mazhab mana? Tak sama perkara yang membatalkan mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Sedap ambil, tak apa, sah mazhab Maliki. Tak sekejap. Yang mu tadi nampak dah pakai celak. Pakai celak? Apa cerita pula pakai celak? Pakai celak mazhab Maliki tak boleh ke? Mana tahu, tengok cek nak pakai mazhab Maliki, cek lah sendiri. Takkan semua nak kena suap. Saya pun mana tahu bukan mazhab Maliki. Okey, yang nampak duduk gosok gigi, batal tak mazhab Syafi'i? Jangan telan. Gosok gigi. Batal tak? Tak batal. Makruh tak batal, dia penting batal tak? Tak batal. Okey, yang nampak gosok gigi hari itulah hari yang dipakai mazhab Maliki tu. Nampak dia gosok gigi tu. Salah, mazhab Maliki tak boleh ke? Mana tahu cari lah nak pakai sangat. Jadi, poin dia kat sini, jika nak pakai yang perkara yang membatalkan atau yang mengesahkan tu mazhab Maliki, semualah. Perkara yang membatalkan, perkara yang semualah. Janganlah ambil, mazhab Maliki sah. Tapi, dari sudut perkara membatalkan, dia buat je batal dalam mazhab Maliki tu. Macam mana? Kenapa dia buat juga? Sebab mazhab Syafi'i tak batal. Dia buatlah juga. Jadi maknanya poin dari sini,
Bila kita nak pakai mazhab Maliki, dari sudut perkara yang mengesahkan, perkara yang membatalkan pun kena tahu jugalah mazhab Maliki. Apa dia? Mana saya tahu? Saya mazhab Syafi'i. Tak asal. Habis kat situ. Jadi, sama sikit lagi. Nanti, sama sikit. Puasa sunat pula. Puasa sunat, boleh tak lepas subuh? Niat. Lepas azan nanti, kita sambung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi itu sisi pandang yang agak berbeza. Cuma kalau katalah nak pakai sebagai backup, boleh juga. Sebab dalam kitab kata backup kan. Backup kan dia kata tak perlu qada. Tak perlu qada kan dia kata sebut sini kan. Bila tak perlu qada tu maksud backup lah. Supaya tidak kena qada jika terlupa niat pada satu atau beberapa malam kan. Tak boleh lawan untuk guru kita dia buat kitab ni. Cuma nak bagi tahu sisi pandang yang lain. Bukan sebab tak nak qada, bukan. Sebab nak pahala sebulan. Sebab kalau sehari tak puasa atau apa sebab sekalipun, ganti tak akan sama dengan original. Jadi nak pahala tu. Jadi pada mazhab Syafi'i, qada lah. Qada lah. Apa niat. Dan sebagai hukuman bagi kita, apa punya teruk lah, berjam-jam ada pun boleh tak boleh nak niat. Cara mudah ada, cara susah ada, cara macam-macam ada. Baca nawaitu sauma, baca Allah malaka saum tu sambung sekali boleh, tengah makan boleh, dalam bilik air tengah sembahyang, tengah sujud. Tak niat lagi hari ni. Niat terus. Pun boleh. Tengah buang air besar boleh. Tiba-tiba tak niat juga sebagai hukuman bagi kita. Tak boleh makan. Esok akan hari tu tak boleh makan sebab tak niat dan nanti qada. Okey. Tetapi puasa sunat itu puasa fardu, puasa fardu, puasa wajib. Ini puasa sunat. Boleh dilakukan niat itu sebelum gelincir matahari. Gelincir itu zuhur, zawal. Maknanya boleh niat puasa sunat. Bila sebut sunat selain pada Ramadan lah, selain pada nazar wajib. Maka boleh puasa 6 Syawal, puasa Isnin Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15, Ayyamul Bid, boleh hari hitam 28, 29, 30, hari Ayyamul Sud, boleh hari Jumaat Sabtu, macam-macam lah yang sunat-sunat tu, apa-apalah. Yang penting puasa sunat boleh niat sebelum zuhur, gelincir matahari tu zawal sebelum zuhur, selama belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Sebelum makan minum lah. Kalau dah melakukan perkara yang membatalkan puasa,
pada daripada subuh sehingga ke Zuhur tu ada melakukan, tak boleh lah. Itu qaul yang muktamad, pendapat muktamad. Tapi ada pendapat lain ni. Ni menarik pendapat lain. Tapi bukan muktamad lah. Apa pendapat lain? Dan ada pula qaul yang mengatakan boleh niat setelah gelincir matahari. Lepas gelincir pun boleh. Maksudnya asar. Asar, tapi dengan syarat sama jugalah. Tak makan, tak minum lagi, asar baru niat. Boleh, boleh. Dia kata alang-alang, asar tak makan lagi. Alang-alang baik puasa. Buka puasa terus. Boleh. Pakai pendapat ni. Pendapat qaul dhaif dia panggil. Lepas gelincir matahari boleh. Ada juga qaul yang berpendapat boleh niat sekalipun telah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Oh, ini mantap, ini sedap. Pagi tu sarapan. Tapi bukan niat. Kalau dia niat nak main-main memang tak boleh lah. Pagi tu makan sarapan. Masuk sebelum je Zuhur, puasa sunat lah. Boleh? Boleh. Boleh. Tu. Tapi bukan qaul muktamad. Tu. Walaupun ni telah melakukan perkara yang membatalkan puasa pun. Tapi yang ini hanya sampai Zuhur saja. Sampai Zuhur. Kerana ada riwayat, ada cerita Nabi cakap kat para sahabat, hari Ashura, orang Yahudi puasa hari Ashura. Nabi kata pada hari Ashura tu dah siang lah tu, dah katalah pukul 8, 9, 10 pagi. Nabi kata, orang mengadu kat Nabi, dia kata hari ni hari Ashura, orang Yahudi puasa. Nabi kata kalau mereka berpuasa, kita lebih layak untuk berpuasa. Kita sebab kita yang betul, mereka yang salah, tapi kita lagi layak. Maka Nabi kata sesiapa yang nak berpuasa terus jangan makan. Sesiapa yang nak berpuasa belum makan lagi, terus niat puasa. Puasa sunat tu lah. Sesiapa yang dah makan, berhenti makan, puasa. Daripada hadis cerita tu yang kata walaupun dah makan pun boleh juga. Mazhab Syafi'i dia tak terima lah. Maksudnya pendapat muktamad tak terima lah. Cuma nak beritahu ada pendapat tu. Okay. Yang kelima, bukan, belum masuk kelima lagi. Sekurang-kurang niat puasa Ramadan iaitu minimum nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu saja aku puasa, nawaitu sauma saja aku puasa Ramadan tu Ramadan. Minimum. Dia tak ada nawaitu sauma ghadin, tak ada ghadin. Ghadin tu esok maksud dia. Bila tak niat esok, sedangkan itu malam, dia automatik esok. Sebab mana boleh puasa malam? Jadi automatik masuk esok. Jadi ghadin tu esok, ghadin tu sunat je. Yang wajib nawaitu sauma Ramadan. Okey. Ataupun nawaitu sauma an Ramadan. Lebih kurang je. Sahaja aku puasa untuk bulan Ramadan. Seeloknya nawaitu sauma ghadin, esok, ghadin tu esok. An adai fardhi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini yang penuh lah, yang wajib yang atas kali tu. Kalau puasa sebulan, yang atas tadi tu, nawaitu sauma an Ramadan. Ini puasa sebulan, niat sahaja aku puasa sebulan Ramadan lah. Ada niat-niat lain lagi, nawaitu sauma Ramadan, macam mana? Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi. Macam-macam niat. Tapi maksudnya satu je, sahaja aku puasa semua sepenuh bulan Ramadan. Ini yang mana ni? Ini yang mazhab Maliki tadi tu. Mazhab Syafi'i kalau niat macam ni, sahaja aku berpuasa sepenuh hari, 30 hari bulan Ramadan, hanya sah niat macam tadi untuk esok sahaja, sehari je. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki sah 30 lah. Okay? Habis. Yang kelima, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Syarat sah puasa, janganlah buat perkara yang membatalkan. Iaitu wajib menahan diri daripada makan atau minum. Tak boleh menahan diri. Yang menarik puasa ni saya sebut sebelum ni kan, semua ibadah-ibadah lain yang dapat pahala mesti kena buat. Puasa tak boleh buat, jangan buat. Jadi satu-satunya ibadah yang tak buat dapat pahala, puasa. Yang lain semua mesti buat. Nak sembahyang mesti buat, baru dapat pahala. Sedekah mesti buat, semua buat. Haji buat semua buat. Tapi puasa jangan buat. Kalau buat tak sah. Jadi sebenarnya puasa ni senang lah. Sebab tu ramai orang puasa tapi
yang puasa tu tak semayang, berlambak sebab tak semayang tu kena buat. Puasa tak payah buat, sebab tu senang, tak pelik pun sebenarnya. Puasa maupun penuh, ada yang pakai seluar pendek, perempuan tak tutup aurat, ada je. Kenapa dia puasa ni, kering bibir ni, puasa. Bila kita tanya kenapa, sebab nak tutup aurat tu kena buat, payah, nak buat ni payah. Sembahyang kena buat, semua kena buat. Tapi puasa tak perlu buat, tak perlu makan, tak payah buat. Duduk saja, duduk diam saja. Sebab tu semua orang boleh buat. Jadi menahan diri, jangan makan, jangan minum. Kalau makan dan minum, sekalipun sedikit, seperti bijan ni atas burger tu, besar atas burger. Dia bukan suka kata makan bijan, besar bijan. Dia kata bijan, habis kalau makan biji-biji lain, bukan. Dia nak cerita pasal besar tu. Bijan. Walaupun batal, maknanya kalaulah dia gigi berlubang, dia makan nasi sahur, nasi tu masuk dalam lubang tu. Lepas main subuh apa semua, nak pergi kerja, tengah-tengah jam tu, tak tahu nak buat apa, main lidah, lubang, ada nasi. Dia korek, keluar basmati yang pagi tadi. Lepas tu dia telan, batal. Sikit pun batal, dengan sengaja. Dan setitik air dengan sengaja, setitik air pun batal. Ambil setitik, tak batal. Malah air liur dia pun batal. Air liur yang mana? Air liur yang sampai keluar, bercakap. Kena bagi talk ni, bersembuh. Pok ada kat sini. Sini, bukan sedut, dia jilat, masuk balik, batal. Air keluar dekat bibir ni, sini ada air liur. Bukan air liur yang basah tu kan, itu bukan air liur, itu basah. Ni yang seketul pula, setitik, bukan setitik, sikit. Nampak sini, dia pun batal. Padahal air liur dia selagi tak keluar dekat bibir basah tu, bibir basah tak apa, bibir kering tak boleh, bibir basah yang dalam kan, selagi bibir basah tu ke dalam, sunat telan air liur. Keluar je dekat bibir kering, dia panggil yang luar ni, tak boleh, jilat balik, batal. Jadi maknanya walaupun sikit, batal. Tu kalau sengaja. Tapi kalau terlupa, jika terlupa atau jahil tu biar dulu. Tak ada ke orang jahil tak puasa tak boleh makan? Jahil tu kita tolak tepi dulu. Dan jika terlupa, tiadalah batal puasanya, walaupun banyak sekali dia makan. 2 pinggan tengah hari, ambil air, gok. Tak puasa. Allah, terlupa, sah, teruskan puasa. Teruskan puasa. Nampak? Tadi satu je, tak kenyang pun, besar ni je, besar bijan je nasi tadi, telan, tak kenyang pun, batal. Isap okok, tak kenyang pun, isap okok, tak masuk ke perut pun, sampai paru-paru je, batal. Dia maknanya makan tadi tu ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga tadi, bukan masalah kenyang atau tidak, masalah masuk aja. Masuk batal. Sebab tu rokok batal, dia bukan kenyang. Atau rokok tak batal lah sebab bukan kenyang pun, dia tak ada kena dengan kenyang. Yang tadi makan sampai kenyang tak batal lah, terlupa. Hari pertama biasa lupa tak, masuk rumah gok minum air putih ais, bang, hari ni buat hari ni Ramadan, alhamdulillah, rezeki Allah lagi, tak batal. Tapi biji batal. Jadi mak kita dapat faham, makan dengan sengaja walaupun sikit batal. Sengaja tu batal. Sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak batal walaupun banyak mana sekalipun. Jahil ada. Macam nak buat contoh jahil lah. Contoh jahil baru masuk Islam kot. Baru masuk Islam, baru 3 hari masuk Islam, Ramadan. Kena puasa tu, dia pun puasa. Dia ingat tak boleh makan sebab yang syahadahkan dia tu, dia kata 3 hari lagi puasa, nanti tak boleh makan, kena sabar sikit ya, kena puasa tau, jangan makan. Sebut makan aja, dia tak ingat dia boleh minum, gok. Dia kata makan. Mana jahil lah, baru masuk 3 hari. Contoh gitulah kot. Tapi kalau daripada kecil, daripada lahir Islam sampai umur 40, lepas tu kata tak tahu, tak boleh minum, itu bukan jahil tu alim.
Sebab apa alim? Tak main mengaji alim. Dan menahan diri dari bersetubuh dan mengeluarkan mani dan muntah dengan sengaja. Menahan diri pada bersetubuh. Maksudnya kalau bersetubuh batal. Walaupun tidak keluar mani, bersetubuh je. Istilah kalau kitab lain yang lebih detail, dia kata tenggelam je hasyafah, tenggelam je helmet. Lepas tu cancel. Batal lah. Bukan batal aja. 60 hari. 60 hari berturut-turut. Sehari je gagal, habis. Reset. Satu balik. Dan berdosa. Dosa jangan lupa. Dia kata, oh nanti kena. Dia pun qada 60 hari. Okey. Lu jangan lupa. Berdosa tetap ada dosa. Yang tadi tu hukuman. Bukan setelah dia hukuman, maka dia tak berdosa. Tak, dosa tetap dosa. Hukuman tetap hukuman. Habis macam nak buang dosa? Nak buang dosa satu je. Taubat. Ataupun tunggu ke akhirat, bakar dengan api. Dua je. Untuk menghapuskan dosa, dua je cara. Jika masih lagi dunia, taubat. Jika di akhirat, boleh juga. Taubat tak pakai dah. Matahari terbit belah barat, terbit, tak boleh pakai dah. Taubat. Habis tu, macam mana nak buang dosa ni? Api neraka lah. Jadi taubat. Jadi maknanya kalau walaupun dia kata dia dah qada 60 hari sekalipun, tetap masih lagi berdosa. Taubatlah. Taubat. Ataupun mengeluarkan mani dengan sengaja, batal. Walaupun tak bersetubuh, batal. Tapi dengan sengaja. Kalau mimpi ke apa ke, tak batal. Mimpi tak batal. Siang hari. Tapi kalau sengaja, batal. Antara maksud sengaja, dia tahu dia tu jenis manja sikit. Faham? Manja. Jenis manja. Dah jenis manja ni, kalau keluar dekat handphone tu, jangan tengok belak-belak. Dia tahu dia manja. Dah tahu, wah ni power lah Ramadan ni. Ramadan tak jaga mata lagi. Manja-manja keluar mani. Dikira sengaja. Sedangkan keluar mani tak sengaja, tak batal. Dia tak sengaja lah. Tapi dia belak tengok benda-benda tu. Tengok tu tak batal puasa. Berdosa lah tak batal. Cuma dia tengok tu sengaja, maka keluar mani tu kira sengaja. Berdosa. Muntah dengan sengaja. Muntah tak sengaja tak batal. Sengaja batal. Antaranya ambil jolok muntah. Okey. Antara lain, walaupun dikira sengaja, walaupun dia kata tak sengaja. Contohnya dia tak boleh bau bangkai. Dia tengok ada dah bangkai apa-apalah, ayam ke apa. Dia memang tak boleh bau bangkai, muntah. Dia pun pergi juga dekat, muntah. Itu kira sengaja. Samalah macam tadi. Ataupun minyak wangi. Dia tak boleh pakai minyak wangi tu. Tengah minyak wangi, nama minyak wangi tapi busuk. Minyak wangi tapi busuk. Dia pakai nak muntah. Ada orang tak boleh pakai kasturi putih. Ada orang tak boleh pakai kasturi hitam. Ada orang tak boleh pakai oud tu kan. Bau kayu tu tak boleh, macam-macam. Dia pergi pakai juga, muntah. Maka itu dikira sengaja. Berdosa lah. Tapi kalau dia lalu tepi kedai minyak wangi, ada bau, muntah. Maka itu tak sengaja, tak batal. Okey. Tidak batal puasa dengan mengeluarkan kahak sama ada daripada otak atau dada. Otak tu bukan otak ni lah. Kan? Kata kan? Ataupun kadang-kadang daripada dada bukan dada. Ni lah maksudnya. Kan dia pui hijau tu kan. Itu daripada bawah. Kadang-kadang daripada atas. Dia panggil otak lah sini. Tak kau otak keluar ingus. Maksudnya atas ni, kau atas pun tak apa, kau bawah pun tak apa. Tak apa tu maksud tidak membatalkan mengeluarkan kahak. Cuma kalau dah keluar, dia telan balik. Itu baru batal. Tapi ingat, pendapat dhaif ni mu'tamad. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i batal. Dikira muntah dengan sengaja. Mengeluarkan kahak dengan sengaja dikira muntah. Apa definisi muntah? Definisi muntah yang daripada batin ke zahir ya. Tu muntah kan? Batin terkeluar ke zahir. Dengan sengaja. Maka batin nak dalam ni. Batin dia buat keluar sengaja, maka batal puasa. Macam tu juga kat atas ni batin. Dia buat keluar kahak keluar ke mulut. Dia kira batin keluar ke zahir, maka batal puasa. Itu bukan pendapat mu'tamad, bukan. Sebab tu ditulis sini. Sebab dia nak bagi tahu kalau terdengar kata orang kata batal, itu bukan mu'tamad. Tapi ia pendapat ulama juga. Jadi oleh kerana ada pendapat ulama mengatakan batal mengeluarkan kahak, seboleh-bolehnya elakkanlah. Respeklah kat ulama tu walaupun kita tak pakai dia, kan? Sebagai meraihkan ulama yang kata batal, boleh. Tapi tak boleh lah. Tak boleh, tak lesen. Keluarlah. Hati-hati je lah. Cuma jangan telan balik. Okey.
Dan menahan diri daripada memasukkan ain suatu benda ke dalam rongga yang terbuka, seperti mengorek telinga. Korek telinga boleh, yang mana jari yang paling kecil tak boleh masuk. Itu semua boleh. Kalau kena pakai alat nak masuk, batal. Ini daripada dulu sampai sekarang lah. Cuma fatwa sekarang ni ada lain sikit. Tak tahu lah. Saya tak berani lah nak komen fatwa sekarang. Macam cek COVID tu kan, cek apa tu kan, dia masuk ke hidung, tak batal lah katanya. Kalau kita baca kitab semua batal. Tu no comment lah. Kalau masuk kot ni, dia cek kanan kot ni sampai ke dalam, itu batal. Saat masuk ke hidung sampai ke dalam kan, dia bukan kat sini kan hidung. Siapa kena cek COVID itu? Dia masuk dalam kan, dalam tu batal. Telinga batal. Tapi ada fatwa yang katakan tak batal. Yang tu tak tahu. Macam mana tak batal. Yang bagi tahu, masuk suatu rongga yang terbuka, mengorek telinga, hidung mana terbuka, masuk je ke batin, batal. Hidung tak batal selagi masuk sampai tak boleh masuk. Tu tak batal. Ambil kat tempat apa, dalam sikit lagi, batal lah. Tempat yang jari tak boleh masuk, batal. Telinga sampai jari tak boleh masuk, batal. Yang selagi boleh masuk, tak batal. Ni jari normal lah. Ni jari dah halu, tak boleh kira yang tu. Jari normal. Ni tak batal ni, korek ni. Hidung pun korek lah, tak batal. Gali yang nak gali pun. Cuma dah tahu tak batal, janganlah duk gali je. Tak tahu duk buat apa, tunggu traffic light merah korek. Tak batal. Bukan suruh korek. Bukan suruh korek. Cuma nak bagi tu tak batal. Yang batal dalam dagi tu, yang dia panggil khayshum, tempat dengung kat atas ni. Okey. Dekat mulut pula dekat ha pedas. Itu dia punya border, garisan dia ha pedas. Itulah border dia. Tu border. Atas dekat zahir, masuk situ tak apa-apa, atas. Bawah bawah kan? Tu bawah. Ha tu atas sikit. Kha tu tu dah zahir dah. Kha dah atas. Kat situ masuk atas tu dengan maksud tak batal. Masuk di situ. Tak batal. Tapi kalau tu border, hati-hati. Sempadan. Kalau itu dalam, itu batil. Masuk di situ batal. Ain. Masuk situ habis, batal. Memasukkan air sabun atau ubat ke dalam dubur dan sebagainya, batal. Ada orang tak tahu mana dia belajar, dia buang air besar, kemudian dia kemudian dia korek. Kalau bukan bulan Ramadan, tak apa, nak macam mana, suka hati nak korek. Tapi bulan Ramadan, batal. Ataupun dia masuk ubat, ataupun dia sembuh air. Kau sekarang ni kan, tempat buang air kan baru kan jadi kan, ada yang piu tu kan. Bulan Ramadan jangan pakai. Dengar cerita ada dah kat negara-negara lain, Jepun semua ada dah tekan piu. Dia punya tu sekarang pun ada lah yang bayar bulan-bulan tu. Nak berak pun kena bayar bulan-bulan. Apa? Kowe bayar bulan-bulan kan, mahal tu. Dah lah dulu air tapis. Lepas tu pula tempat tidur bulan-bulan juga. Tempat berak bulan-bulan bayar. Nak buat macam mana? Tekan tak payah basuh. Dia piu. Yang itu bulan puasa, hati-hati. Dia masuk kena dalam sikit, batal. Dia kata air sabun, tak kira lah air sabun ke air apa, masuk sesuatu lah, batal ke dalam duburnya. Habis dan sebagainya lah. Habis. Berhenti dekat pembatal puasa. Perkara yang membatalkan puasa akan datang. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan salatullah subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.